Selamat datang ke KVK Accounting. Saya Kalai. Ini adalah sesi pertama bagi pembelajaran subjek STPM K2 Perakaunan, khususnya perakaunan pengurusan. Dalam sesi ini, saya akan memberikan satu gambaran, iaitu satu overview mengenai mengapa Anda belajar subjek ini dan apa yang Anda akan belajar dalam tempoh masa pembelajaran subjek ini. Saya akan kaitkan apa yang Anda belajar dengan objektif atau tujuan pembelajaran subjek ini. Tujuan pembelajaran subjek ini dengan erti kata lain, kehendak pengajar dan tujuan pembelajaran Anda mungkin tidak sama. Tetapi jika dapat disatukan, proses pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan produktif. Sama seperti di sebuah organisasi. Jika objektif organisasi dan objektif pekerja dapat disatukan, dalam bahasa Inggeris kita kata goal congruent, organisasi itu menjadi lebih produktif. Ada banyak sebab mengapa seseorang pelajar ingin belajar STPM perakaunan. Ada yang kata perakaunan itu satu subjek yang mudah. Ini mungkin pelajar yang pandai. Saya boleh skor. Ada yang mengambil subjek ini kerana tiada pilihan subjek lain. Saya ambil kerana melengkapi bilangan subjek yang diperlukan dalam STPM. Ada yang pula ikut kawan saja. Kawan ambil, saya pun ambillah. Tetapi ada satu kategori pelajar yang ambil kerana suka perakaunan. Saya nak jadi accountant. Kategori inilah pengajar mahu. Apa pula pengajar mahukan? Pelajar yang ingin mengetahui perakaunan secara mendalam, pelajar yang rajin hadiri kelas dan membuat latihan, dan pelajar yang bermotivasi untuk belajar perakaunan. Bolehkah objektif pelajar dan pengajar disatukan supaya proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan produktif? Sebelum saya terangkan apa yang akan dibelajar dalam subjek ini, biar saya jelaskan tugas akaunten pengurusan. Akaunten pengurusan bertanggungjawab membantu pihak pengurusan melakukan tugas mereka, iaitu mengurus perniagaan secara efektif dan efisien. Jadi akaunten mesti menyediakan maklumat kewangan dan bukan kewangan yang relevan bagi membantu pihak pengurusan mengurus secara efektif dan efisien. Apakah maksud efektif dan apakah maksud efisien? Efektif bermaksud membuat kerja yang betul, iaitu mencapai objektif. Anda hendak pergi ke Kuala Lumpur, Anda sampai di Kuala Lumpur. Sudah capai objektif. Mungkin dengan kos yang tinggi dan masa yang lama. Pertimbangan di sini adalah objektif sahaja. Efisien pula bermaksud buat kerja dengan betul. Anda sampai di Kuala Lumpur dengan kos yang rendah dalam masa yang singkat. Itu dikatakan efisien. Maka pihak pengurusan mesti berusaha membuat tugas mereka secara efektif dan efisien dengan bantuan akaunten pengurusan. Kaedah atau teknik-teknik yang akan dibelajar dalam subjek ini adalah untuk membantu pihak pengurusan menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien. Macam mana akaunten pengurusan membantu pihak pengurusan? Dengan teknik-teknik yang dipelajari dalam perakaunan pengurusan. Teknik-teknik ini digunakan untuk membantu pihak pengurusan menjalankan tugas-tugasnya. Apakah tugas pihak pengurusan? Pertama, pihak pengurusan ingin menilai inventory, iaitu mengetahui kos produk. Dengan ini, mereka boleh menetapkan harga produk tersebut. Kedua, pihak pengurusan ingin merancang aktiviti masa hadapan untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Ketiga, mereka mesti kawal operasi supaya kerja dapat dilakukan dengan efisien. Keempat, mereka buat banyak keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Akhir sekali, pihak pengurusan menilai prestasi setiap produk, segmen jabatan, pengurus-pengurus atau sesuatu organisasi secara keseluruhan. Tugas-tugas inilah merupakan tujuan perakaunan pengurusan. Kaedah atau teknik yang dipelajari dalam perakaunan pengurusan
adalah untuk mencapai tujuan ini. Pembelajaran kita bertumpukan kepada teknik-teknik untuk mencapai tujuan perakaunan pengurusan. Apa yang kita akan belajar bagi mencapai tujuan yang pertama iaitu penilaian, inventory dan penetapan harga. Pada mulanya, anda mesti faham apakah maksud kos, kerana semua aktiviti perniagaan melibatkan kos. Maka anda akan belajar mengenai konsep kos dan pengelasan kos. Kedua, bagaimana mengirakan kos produk. Ini penting kerana anda perlukan kos produk bagi menilai inventory dan menetap harga. Jadi, bagi mendapatkan kos produk, anda mesti faham komponen kos produk, iaitu kos bahan mentah, kos buruh langsung dan kos overhead, dan kaedah-kaedah pengekosan, iaitu cara untuk mengirakan kos produk tersebut. Jadi kaedah-kaedah pengekosan ini terdiri daripada pengekosan sebenar, pengekosan normal, pengekosan kerja, pengekosan proses, pengekosan perkhidmatan. Ada lebih banyak lagi, tapi di sini kita akan gunakan kaedah-kaedah ini untuk mengirakan kos produk. Dan akhir sekali, anda akan belajar mengenai kaedah penetapan harga. Jadi, 7 topik yang pertama dan topik yang terakhir dalam proses pembelajaran anda adalah berkaitan dengan tujuan perakaunan pengurusan yang pertama ini. Apa pula yang akan dibelajar untuk mencapai tujuan yang kedua, iaitu perancangan. Pada mulanya, dalam topik yang pertama, anda akan diperkenalkan dengan konsep gelagat kos. Kerana kefahaman tingkah laku kos, gelagat kos itu adalah tingkah laku kos. Kefahaman tingkah laku kos ini adalah penting untuk menganggarkan kos masa hadapan. Dalam topik yang ke-8, anda akan belajar bagaimana hendak menyediakan penyata pendapatan mengikut pengekosan marginal. Pengekosan marginal menggunakan konsep gelagat kos. Perancangan terdiri daripada perancangan jangka pendek dan perancangan jangka panjang. Teknik perancangan jangka pendek iaitu belanjawan akan dipelajari dalam kertas 3. Manakala teknik perancangan jangka panjang iaitu belanjawan modal akan dipelajari dalam topik yang ke-10. Tujuan ketiga perakaunan pengurusan adalah kawalan. Dan apa yang akan dipelajari untuk mencapai tujuan ini? Pada mulanya, anda akan diperkenalkan dengan konsep kos piawai dan analisis variance. Anda akan belajar bagaimana untuk mengira variance, kos, serta menganalisakan kepada sub-variance. Sistem pengekosan piawai membenarkan organisasi membuat kawalan dengan konsep kos piawai dan variance. Topik 12 adalah berkaitan dengan pengekosan piawai. Tujuan keempat adalah pembuatan keputusan. Dalam topik yang ke-11, anda akan belajar mengenai konsep cost relevant. Pemahaman konsep cost relevant ini adalah penting kerana ia memberi garis panduan untuk mengenal pasti kos-kos yang perlu diambil kira dalam penilaian alternatif sebelum sesuatu keputusan itu dibuat. Terdapat banyak situasi pembuatan keputusan jangka masa pendek, tetapi kita hanya akan lihat kepada 4 situasi pembuatan keputusan, iaitu situasi faktor terhad, situasi membuat atau membeli, situasi menerima atau menolak pesanan khas, situasi memberhenti atau meneruskan operasi produk. Tujuan kelima, iaitu penilaian prestasi, tidak akan dibincangkan kerana ia tidak termasuk dalam sukatan STPN perakaunan. Sekian, terima kasih. Semoga proses pembelajaran anda penuh bermakna dan produktif.